Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam ulang kaji UPKK yang mana pada kali ini kita akan tengok berkaitan dengan ulang kaji UPKK subjek sirah untuk bahagian B. Okey, jom kita tengok soalan-soalannya. Okey. Bahagian B, soalan pertama 10 markah. Jawab soalan berikut berpandukan petikan. Okey, dia ada bagi petikan dekat kita. Okay, so kita baca dulu petikan ni. Okay. Pada peringkat awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda menekankan perihal akidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru manusia kepada mentauhidkan Allah ketika kaumnya berpegang teguh kepada agama nenek moyang mereka dengan menyembah batu, pokok, matahari dan berhala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan supaya merobohkan 360 berhala yang terdapat di sekeliling Kaabah. Di antara berhala yang terbesar ialah Al-Lata dan Al-Uzza. Zaman ini dikenali sebagai zaman jahiliyah. Selama 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah, lebih kurang 100 orang sahaja yang beriman kepada Allah. Okey. So, kita dah baca petikan, kemudian kita tengok soalannya. Okey. Apakah yang ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peringkat awal dakwahnya? Okey, kat sini kita boleh tulis jawapannya adalah perkara yang ditekankan oleh Rasulullah pada peringkat awal dakwah. Pada peringkat awal dakwah, tak muat, kita tulis kat bawah, ialah akidah. Akidah. Perkara yang ditekankan oleh Rasulullah pada peringkat awal dakwah ialah akidah. So jawapan dia tadi kat sini. Pada peringkat awal dakwah Rasulullah, baginda menekankan perihal akidah. Okey. Kita tengok soalan 2. Tulis 2 bentuk penyembahan nenek moyang mereka. Okay. Yang pertama kita boleh tulis menyembah. Menyembah batu. Ataupun yang kedua kita boleh tulis menyembah berhala. Menyembah berhala. Salah. Menyembah berhala. Ataupun boleh tulis menyembah pokok ataupun menyembah matahari yang ada dalam berpegang teguh berpegang teguh kepada agama nenek moyang mereka dengan menyembah batu, pokok, matahari dan berhala. So boleh tulis dekat nombor 2 ni. Soalan 3. Soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga, tulis 2 nama berhala yang terbesar berhala terbesar
yang terdapat di sekeliling Kaabah. Okey, kat sini kita boleh tulis dua nama berhala. Okey. Yang pertama Al-Lata, Al-Lata, dan Al-Uzza. Al-Uzza. Zai. Al-Lata dan Al-Uzza. Seterusnya soalan ada kat sini. Al-Lata nombor 1. Al-Lata je, kita padam balik. Kat sini kita tulis Al-Uzza. Al-Uzza. Soalan keempat, apakah nama zaman sebelum kedatangan Islam? Apakah nama zaman sebelum kedatangan Islam? Namanya adalah zaman zaman jahiliyah. Jahiliyah. Zaman jahiliyah. Soalan kelima, berapa lamakah Rasulullah berdakwah di Mekah? Jawapannya seperti mana dalam petikan tadi adalah 13 tahun. 13 tahun. Soalan kedua, 20 markah. Jawab semua soalan di bawah. Nyatakan dua cara dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara dakwah Rasulullah yang pertama adalah dakwah secara rahsia. Rahsia. Dan yang kedua dakwah secara terbuka. Secara terbuka. Itu dua cara dakwah Rasulullah. Kemudian soalan kedua, tulis nama masjid yang dibina pada zaman Rasulullah. Tulis dua nama masjid yang dibina pada zaman Rasulullah. Yang pertama adalah Masjid Quba. Yang kedua Masjid Nabawi. Nabawi. Seterusnya soalan 3, dua akhlak mulia Rasulullah. Banyaklah akhlak mulia Rasulullah. Antaranya kita boleh tulis Rasulullah ni akhlak dia adalah menghormati orang tua ataupun memberi. Rasulullah ni suka memberi salam, ataupun Rasulullah juga adalah seorang yang pemurah, pemaaf. Mana-manalah akhlak mulia Rasulullah boleh ditulis dalam sebagai jawapan bagi soalan ni. Seterusnya soalan keempat. Soalan 4, Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad. Nyatakan dua bahagian mukjizat. Al-Quran tu adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad, tapi soalan dia nyatakan dua bahagian mukjizat. Bahagian mukjizat yang pertama adalah mukjizat hissi, dan yang kedua adalah mukjizat maknawi. Maknawi.
Dua bahagian mukjizat, hissi dan maknawi. Okey, yang kelima, soalan 5, nyatakan dua tempat penghijrahan umat Islam. Okey, yang pertama, hijrah ke Habsyah, hijrah ke Habsyah, dan yang kedua hijrah ke Madinah. Okey, ke Madinah. Okey, hijrah ke Madinah. Okey, seterusnya soalan 3, dia kata baca petikan di bawah dan jawab soalan berikut. Okey, baca petikan dulu. Masjid merupakan tempat umat Islam mengerjakan ibadah fardu seperti solat 5 waktu dan ibadah sunat seperti solat sunat, membaca Al-Quran, iktikaf dan berzikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan masjid sebagai pusat pembangunan manusia dari aspek akidah, ibadah, akhlak, syariah, muamalat, siasah, ekonomi umat dan pentadbiran negara. Masjid juga berfungsi sebagai pusat kemasyarakatan yang boleh menyelesaikan masalah, memupuk perpaduan dan merancang pelbagai kemudahan negara. Okay, itu adalah petikannya. Kita tengok soalan-soalannya. Okay, di manakah umat Islam melakukan ibadah? Okay, di manakah umat Islam melakukan ibadah? Okay, yang ni jawapannya adalah umat Islam. Okay, umat Islam melakukan ibadah di masjid. Okay, di masjid. Okay. Soalan kedua, nyatakan dua solat yang boleh dilakukan di dalam masjid. Ini solat fardu. Okay, yang kedua, solat sunat. Okay, solat sunat. Okay. Soalan yang ketiga, tulis dua fungsi masjid. Tulis dua fungsi masjid. Okay. Fungsi masjid sebagai pusat pembangunan manusia, dan yang kedua pusat kemasyarakatan. Okay, pusat kemasyarakatan. Okay, soalan 4. Okay, jawab semua soalan di bawah. Siapakah Nabi yang ditemui di langit kedua ketika Nabi Muhammad dimi'rajkan? Okay, yang ni kita boleh tulis Nabi Yahya. Okay, Nabi Yahya ataupun Nabi seorang lagi yang Nabi jumpa dekat langit kedua adalah Nabi Isa. Okay, Nabi Isa. Okay, soalan 2. Nyatakan dua sahabat yang terawal memeluk Islam. Dua sahabat yang terawal memeluk Islam. Kita boleh tulis kat sini Abu Bakar As-Siddiq. Okay, ataupun Ali bin Abi Talib. Okay.
Kemudian soalan dia, tulis 2 nama peperangan yang disertai oleh Nabi Muhammad. Okey, nama peperangan yang disertai oleh Nabi Muhammad ialah perang perang Badar, yang kedua perang Uhud. Okey, perang Badar dan perang Uhud. Okey, soalan seterusnya, tulis 2 nama khalifah selepas kewafatan Nabi Muhammad. Tulis 2 nama khalifah selepas kewafatan Nabi Muhammad. Yang pertama Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua Saidina Umar bin Al-Khattab. Bin Al-Khattab. Kemudian nombor 5, tulis 2 sistem jual beli sebelum kedatangan Islam. Tulis 2 sistem jual beli sebelum kedatangan Islam. Yang pertama sistem riba dan yang kedua penipuan. Penipuan. Tipu dalam sukatan timbangan. Jual barang yang tidak berkualiti. Kemudian soalan yang ke-6, lengkapkan jadual peringkat penurunan Al-Quran. Yang pertama, Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Seterusnya langit dunia. Kemudian terus kepada Nabi Muhammad. Ataupun macam soalan ni dia macam biasanya kita tengok dalam buku teks, dia kata Allah dulu, kemudian ke Lauh Mahfuz, kemudian langit dunia ataupun Baitul Izzah, ataupun lepas tu Nabi Muhammad. Ataupun macam ni susunan dia. Kita boleh buat Lauh Mahfuz sama, Lauh Mahfuz, ataupun seterusnya ke Baitul Izzah. Kemudian Jibril, daripada Jibril kepada Nabi Muhammad. Tolong komen kalau siapa-siapa tahu mana satu jawapan yang betul sebenarnya. Baik. Dan saya rasa sekadar itu sahaja apa yang kita boleh kongsikan dalam video kali ini. Semoga ianya dapat memberi manfaat dalam kita mengulang kaji pelajaran untuk UPKK dalam subjek sirah, dan kita akan sambung lagi di video yang akan datang bagi pelajaran-pelajaran yang seterusnya, insya-Allah. Jangan lupa like, subscribe dan sharekan kepada kawan-kawan yang lain. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.